seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah mengenai panggilan dari siapa. Assalamualaikum. Cerita ini bukan berlaku pada saya, tetapi berlaku pada pakcik saya yang bekerja di bilik mayat di sebuah hospital di Bandar Johor Bahru. Kisah yang diceritakan ini berlaku semasa pakcik saya mendapat panggilan kecemasan dari pihak hospital yang mengatakan ada satu mayat dalam perjalanan yang harus diuruskan. Pakcik saya pun terus pergi ke bilik mayat untuk membuat persiapan dengan kawan kerjanya. Tetapi pakcik saya orang pertama yang sampai di bilik mayat tersebut. Bila sampai, pakcik terperasan macam ada orang sedang berdiri di depan pintu bilik mayat tersebut. Tetapi pakcik saya tak fikir apa-apa masa tu, sebab pakcik saya ingat itu kawan sekerjanya. Bila pakcik saya menghampiri bilik tersebut, lelaki itu terus beredar dan berjalan ke bangunan lain. Pakcik saya tak fikir apa-apa, terus membuka pintu. Baru saja pakcik saya hendak melangkah masuk ke dalam bilik mayat tu, tiba-tiba bahunya ditepuk dari belakang. Astaghfirullahalazim! Pakcik saya terus mengucap. Bila pakcik saya toleh ke belakang, terperanjat apabila yang berada di belakangnya merupakan orang yang dia nampak tadi, yang berdiri di depan pintu. Tetapi mukanya terkopek, kulit kepala tersiat sampai nampak tulang tengkorak. Pakcik saya terus membaca ayat-ayat suci dan terus membaca. Makhluk itu terus hilang dari pandangan. Pakcik saya terus menelefon kawannya, sebab tak sampai-sampai dari tadi. Nak tahu apa kawannya cakap? Apa yang kau merepek ni? Aku tak dapat apa-apa panggilan pun. Pakcik saya pun dah mula mengelabah. Terus cepat-cepat tutup pintu bilik mayat tu. Ketika menutup pintu, terdengar suara orang menangis betul-betul di belakang pakcik saya. Masa tu hanya Tuhan saja yang tahu perasaan pakcik saya. Menggigil tangan pakcik saya semasa hendak kunci pintu bilik tu. Pakcik saya menguatkan diri, cuba menoleh ke belakang. Benda tu betul-betul muncul di depan muka pakcik saya. Dan pakcik saya lantas menjerit, "Ya Allah!" dan terus pengsan. Sekarang pakcik saya sudah berhenti kerja sejak kejadian yang menyeram tu. Yang peliknya, siapa yang menghubungi pakcik saya? Siapa? Anda fikir siapa agaknya ya? Saudara, kisah yang kedua adalah mengenai makhluk tanpa wajah. Kisah ini terjadi tahun lepas semasa aku pulang bercuti di kampung. Pagi tu, dalam jam 3:30 pagi, telefon di rumahku berdering. Aku yang belum tidur dalam hati berdebar, terus mengangkat panggilan. Selalunya telefon lewat pagi ni mesti ada hal yang tak berapa elok terjadi. Ternyata tekaanku tepat. Ada orang meninggal dunia di Parit Sulaiman. Pihak keluarga meminta abangku yang selalu menguruskan hal-hal kematian di kampung datang segera kerana ada sesuatu yang mereka nak bincangkan. Jadi aku pun mengejutkan abangku. Selepas tu, abang aku menelefon seseorang. Kemudian dia datang kepadaku dengan muka serius dan minta aku pergi ke rumah arwah dulu, dan dia akan menyusul kemudian. Aku dengan berat hati
Terpaksalah bersiap dan menurut perintah. Aku tahu jalan nak ke dalam sana sangat gelap dan jauh ke dalam. Aduh, aku tak nak fikir bukan-bukan. Aku start motor Honda Cup 70 ayah aku dan terus bergerak. Awal pagi tu, cahaya bulan agak terang dan bergabus. Tiba di pintu gerbang masuk ke Parit Sulaiman, aku rasa tak sedap hati. Berdebar-debar. Tapi takkan aku nak patah balik ke rumah. Aku terus menyusuri jalan tanah merah sambil mengelak lubang-lubang yang boleh membuat aku tertonggeng dibuatnya, termasuk tayar Honda Cup ayah aku. Sepanjang jalan yang kiri kanan dipenuhi dengan sawah padi, aku tak berselisih dengan sesiapa. Yang kedengaran hanya bunyi motor tua aku tunggang. Aku melepasi surau dan di hadapanku ada sebuah seleko panjang. Di situ tiada rumah penduduk. Cahaya bulan yang terang membantu aku tengok jauh ke hadapan seleko. Di sinilah ia terjadi. Sampai di seleko, aku terpaksa memperlahankan kelajuan. Sebaik saja tiba di seleko, di separuh seleko yang kiri kanannya hutan belukar, aku melihat susuk seorang wanita berbaju putih labu, berambut panjang, seolah-olah terapung-apung di atas rumput di tepi jalan. Betul-betul di penghujung seleko berhampiran dengan tempat orang melepaskan air ke sawah. Serentak dengan tu, motor aku tersengguk-sengguk dan terus berhenti. Enjin motor aku tak mati, tapi aku tak berdaya nak pulas throttle atau bergerak. Aku terkaku di atas motor melihat wanita berambut panjang itu berdiri betul-betul di hadapan aku. Wajahnya hanya kelihatan putih, tanpa mata, hidung atau mulut. Aku hanya terkaku melihat dia dengan jelas. Terkumat kamit mulut aku membaca surah-surah yang aku ingat, tapi ia tetap di situ. Sekali-sekala angin yang berhembus sejuk menerbangkan rambutnya yang panjang hingga ke tanah itu dan berbau wangi yang tak dapat aku cakap baunya macam mana. Tak dapat aku bayangkan bagaimana perasaanku masa tu. Mata aku tak berkedip tengok jelmaan wanita tu, yang aku pasti Langsuir atau Pontianak. Berulang kali ayat kursi aku baca. Aku kuatkan semangat aku capai pasir tanah merah sampai ayat akhir ayat kursi. Aku ulang 7 kali sambil aku jerit, Allahu Akbar! Aku campakkan ke arah jelmaan tu. Ketika itu, throttle motor aku barulah aku berjaya pulaskan, dan aku memecut berlalu dari situ. Masa aku melepasi jelmaan tu, memang aku nampak ia masih ada di situ, tapi ia terapung agak tinggi dan berada di atas air. Masa tu aku lunjurkan badanku ke depan. Lunjurkan badanku ke depan seat belakang, tunduk dan terus pecut. Aku takut diduduk atas motor aku. Segala lubang semua aku redah. Aku tak toleh belakang lagi. Sampai saja kat rumah arwah dengan muka pucat, motor tak sempat tongkat, aku lepaskan aja, kedebum jatuh. Terus aku meluru ke tempat orang ramai berkumpul. Gempar seketika mereka tengok aku. Bahuku ditepuk oleh Pakcik Derih. Awat hang jumpa ke? Katanya. Ini orang utara kan? Tanya dia dengan tersenyum. Dia membacakan sesuatu dan hembus ke muka aku dan bagi aku segelas air. Minum ni, katanya. Lepas teguk 2 aku minum, barulah aku rasa okey sikit. Aku pun
ceritalah kat depa semua. Pakcik Dereh hanya komen, tempat tu memang selalu orang jumpa. Rezeki hang lah dia nak jumpa kat hang. Tak lama lepas tu abang aku sampai dengan orang-orang masjid dalam satu kereta. Dia berbual seketika dengan Pakcik Dereh sambil tersenyum tengok aku. Datang kat aku, dia tanya aku okey ke tak. Aku jawab okey, tapi terkejut sikit lah. Dia tanya nak balik berani tak? Aku jawab aku tunggu cerah lah baru aku balik. Dia senyum dan terus berlalu. Sampai cerah barulah aku balik ke rumah. Tu pun aku ikut jalan lain. Sampai sekarang aku tak pernah pergi lagi dekat situ. Yang aku dengar, memang ramai dah orang terserempak kat Seleko tu. Ada yang pernah terjunam dalam parit sebab terkejut. Ada yang lari tinggal motor. Kiranya aku ni gagah jugalah tak lari tinggal motor bapak aku. Kalau tak, satu hal lagi aku nak kena pergi ambil balik. Jadi itulah pengalaman pertama aku nampak jelas makhluk alam lain. Orang kata Pontianak atau Long Sui berwajah buruk. Tapi apa yang aku nampak lewat pagi tu hanyalah wanita berambut panjang ke tanah, berbaju putih bersih, berbau harum dan tanpa wajah. Sekian.